Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rashid daripada Politeknik Jeli Kelantan. Hari ini saya akan membentangkan suatu hasil kajian daripada kami, iaitu berkaitan dengan keberkesanan pelet ikan daripada bahan buangan industri berasaskan ikan terhadap tumbuh-besaran ikan tilapia. Kita sedikit detik. Okey, untuk mengkaji keberkesanan pemberian pelet ikan daripada sisa buangan industri berasaskan ikan terhadap kadar tumbuh-besaran ikan tilapia. Okey, untuk metodologi terdapat dua metodologi utama yang terlibat di sini. Yang pertama untuk penyediaan pelet dan yang kedua uji kaji tumbuh-besaran ikan tilapia. Okey, untuk yang pertama penyediaan pelet, fasa pertama kajian melibatkan perumusan pelet. Okey, untuk kita hasilkan formulasi pelet menggunakan sisa makanan berasaskan tumbuhan, iaitu kacang soya dan juga kacang bersayap ataupun kacang betul, dan juga sisa haiwan iaitu sisa ikan. Okey, formulasi pelet makanan ikan telah dijalankan menggunakan extruder. Okey, untuk kita dapatkan saiz pelet yang dikehendaki dan optimum. Okey, pelet makanan ikan dirumus dianalisis untuk komposisi kimia untuk kita tentukan kadar nutrisinya. Okey, selepas analisa fizikal dan kimia, pelet yang kita rumuskan tadi diuji terhadap ikan air tawar terpilih iaitu tilapia merah. Okey, Orychromis niloticus. And then metodologi kedua yang terlibat di sini adalah uji kaji tumbuh-besaran ikan. Okey, dah terhasil pelet tadi, kita uji terhadap ikan tilapia tadi. Okey, untuk ujian ini, untuk eksperimen ini kita gunakan 6 tangki yang mana bersaiz 6 kali 4 kaki, yang mana 3 tangki adalah tangki kajian dan 3 tangki komersial ataupun kawalan. Okey, kita gunakan pelet komersial dan kita gunakan pelet kajian. Okey, untuk pelet kajian kita label T1, T2, T3. Untuk kawalan kita labelkan C1, C2 dan C3 itu control. Okey, untuk uji kaji ini kita ambil masa selama 8 minggu untuk kita uji tumbuh-besaran, di mana kita akan beri makanan kepada ikan sebanyak 10% pada saiz badan dia. Okey, so apa yang berlaku di sini, kita ambil bacaan panjang dan kadar hidup untuk setiap minggu lah, untuk kita tengok kadar tumbuh-besaran dia. Okey, so ini adalah analisa kajian. Yang pertama berkenaan dengan nutrisi, kadar nutrisi, iaitu untuk pelet kajian dan juga pelet komersial. So kita nak tengok komposisi nutrisi dia. Okey, ada 7 item yang kami pilih di sini, iaitu kelembapan, protein pentah, lemak, serat, abu, karbohidrat dan juga tenaga metabolisme. Okey, daripada hasil kajian, hasil analisa, kami dapati kesemua elemen hampir sama sahaja, kecuali untuk protein. Untuk protein kasar tu, pelet kajian sedikit rendah, iaitu 23.5% berbanding dengan pelet komersial. Kandungan proteinnya 33.8%. Okey. Okey, ini untuk komposisi nutrisi lah, kita punya analisa pertama. So ini adalah hasil analisa bagi kadar tumbuh-besaran ikan tilapia. Okey, pelet yang dah kita hasilkan tadi kita uji kepada ikan tilapia. Okey, berdasarkan graf kita boleh tengok dengan jelas di sini pada minggu pertama dan kedua tiada perbezaan ketara yang kelebihan berlaku untuk tumbuh-besaran, tapi mula minggu ketiga hingga minggu ke-8 tumbuh-besarannya ada sedikit perubahan ketara sikitlah. Okey, graf menunjukkan anak ikan dalam tangki kawalan lebih tinggi tumbuh-besarannya. Okey, so sedikit perbincangan di sini kenapa kita nak tengok. Kenapa kadar tumbuh-besaran berbeza selepas minggu ketiga hingga minggu ke-8. Okey. Faktor utama kami kena pasti di sini adalah kandungan protein. Okey, kandungan protein kasar tertinggi ialah 33.8%. Ini kita uji dalam pelet komersial berbanding dengan 33.5% untuk pelet kawalan. Okey, ini bertepatan dengan apa yang dikaji oleh Arum et al. Pada tahun 2018, dia menyebut berat kering ikan terdiri pada 65% protein.
Okay, oleh itu ikan memerlukan makanan yang mengandungi kandungan protein yang mencukupi. So, berapa? Okay, keperluan protein dalam air tawar berkisar antara 25 hingga 37% protein. Okay, untuk apa protein ini? Untuk dia selenggara dan pembiakan sel ikan. Jadi, di sini jelas kandungan protein yang terdapat dalam komersial 33.8% ini mencukupi untuk pembesaran yang optimum, manakala yang 23.8% dalam pellet kajian ni sedikit rendah untuk pertumbuhan optimum ikan, sebanyak 25% minimum. Okay, so apa yang Peter 2019 kata, keperluan protein ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kadar makanan, saiz ikan, suhu air, kesediaan dan kualiti makanan semula jadi, dan kandungan tenaga dalam keseluruhan dalam diet ikan. Okay, so okay, kita dah ulas tadi. Okay, jadi untuk kesimpulan dan cadangan, penggunaan sisa ikan dan tumbuhan dalam penghasilan pellet makanan ikan tilapia memberi hasil keputusan yang positif. Walaupun kadar pembesaran ikan sedikit rendah berbanding dengan penggunaan pellet komersial, namun timbang tara dari segi kos dan keselamatan alam sekitar sangatlah berbaloi dan mampu memberi pulangan yang sangat baik kepada industri perikanan negara. Okay, cuma kajian yang berterusan akan dijalankan supaya kandungan protein yang digunakan dalam formulasi kajian setara dengan pellet komersial supaya pembesaran ikan lebih cepat dan murah dari segi kos keseluruhan. Okay, ini implikasi atau impak dari kajian yang kita harapkan. Yang pertama, institusi kita akan jadi suatu institusi pelopor dalam penghasilan pellet ikan di negara ini daripada sisi buangan industri perikanan. Okay, kemudian untuk komuniti, okay, kita harapkan untuk komuniti industri berasaskan ikan, contohnya seperti penghasilan kumpul eko, mereka lebih mudah dan sistematik untuk menguruskan sisa buangan daripada sisa industri perikanan. Dan diharapkan juga ia pada masa akan datang, selepas benda itu dah ada permintaan, akan jadi pendapatan sampingan kepada mereka. Okay, dia orang boleh jual, mereka boleh jual semula sisa-sisa ikan tadi. Okey, untuk komuniti juga kita harapkan untuk pengusaha ikan, mereka mendapat manfaat bila kos makanan ikan dapat dikurangkan. Seperti kita tahu, kos makanan ikan pada hari ini sangatlah mahal. Okey, untuk pengetahuan, kita untuk industri perikanan 70% daripada kos operasi adalah datang daripada makanan ikan. Okay, so of course untuk kajian ini kita mengharapkan impak kepada negara secara keseluruhan. Okay, kita mengharapkan landscape bidang aquaculture akan berubah, okay, secara total daripada kita menanggung kos yang tinggi untuk makanan kepada subsidi makanan kepada petani, kita negara boleh mengurangkan kos dari segi pemberian makanan ikan dan pertolongan subsidi kepada petani. Okay, ini akan memacu kepada industri aquaculture negara yang lebih mampan dan maju. So, untuk penutup, sebagai rumusannya, dapatan kajian ini telah mencapai objektif untuk menghasilkan formulasi pellet ikan menggunakan bahan alternatif yang lebih murah kos dan juga mesra alam sekitar. Namun, kajian daripada semasa ke semasa diperlukan bagi menghasilkan kandungan protein yang lebih tinggi dan setara dengan pellet komersial. Sahaja dari saya, Muhammad Izam bin Abdul Rashid daripada Kuala Lumpur, Kelantan. Sekian, terima kasih.